Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan sahabat handai yang menonton saya pada malam ni, insya-Allah. Saya lewat sikit sebab saya baru habis meeting. Saya fikir macam tak nak live, tapi macam ada beberapa benda saya nak kena cerita juga. Terutama mengenai tentang pengampunan Najib. Ada orang kata, kalau betul lah Najib dapat setengah pengampunan, setengah tahun daripada 12 jadi 6, ini adalah kerajaan yang teruk. Masalahnya, itu keputusan Di-Pertuan Agong. Kamu nak salahkan Di-Pertuan Agong ke? Kan? Kalau itu dah keputusan, sebab prerogatif pengampunan itu pada yang Di-Pertuan Agong. Lembaga pengampunan hanya boleh present keputusan yang Di-Pertuan Agong yang akan decide bagaimana. Bukan nak salahkan, tapi kita dah keputusan dia nak kata macam mana. Kan? Terima je lah. Kan? So, nak salahkan Di-Pertuan Agong, silakanlah. Itu keputusan kamu. Saya tak. Saya terima je apa yang diputuskan, itulah bidang kuasa berdasarkan perlembagaan, maka itulah yang kita terima. Tuan-tuan setuju, tuan-tuan tak setuju, saya tak boleh nak kata apa. Kami dah buat apa yang kami boleh buat dan akhirnya itu sistem yang ada. Okey, itulah undang-undang yang ada. Baik. So insya-Allah kita akan berbicara beberapa perkara malam ini, terutama pasal isu skandal Spanko. Tan Sri yang dibekukan, adakah Muhyiddin juga terlibat? Puan Zakashi minta PKR cermin diri isu rombakan kepimpinan UMNO. PKR gantung kepimpinan pemimpin cabang Melaka. Cerita pengampunan Najib diampun atau tidak? Adakah tidak ada kesan pada Anwar? Sanusi menang saman terhadap Mahfuz. So malam ni kita akan lihat topik-topik ini, insya-Allah. Tapi sebelum kita pergi jauh, kita pergi ke projek pula. Berita-berita tempat. Baik, Aman Palestin. Akaun dibeku Aman Palestin heret SPRM ke mahkamah. Aman Palestin memfailkan semakan kehakiman terhadap tindakan SPRM membeku 41 akaun bank miliknya dan entiti syarikat lain memberikan wang berjumlah 15 juta ringgit. Peguam mewakili Aman Palestin Muhammad Rafiq Rashid berkata pihaknya memfailkan permohonan semakan kehakiman ex parte terhadap SPRM dan kerajaan Malaysia. Sehingga hari ini, 2 surat telah diutus kepada SPRM pada tarikh November dan Januari merayu dan memohon pertimbangan bagi akaun-akaun Aman Palestin dinyah beku untuk tujuan bantuan keuangan dihantar terus kepada mangsa keganasan di Palestin. SPRM tidak menjawab, krisis kemanusiaan meruncing dan ratusan mati setiap hari, katanya. Pembekuan akaun Badan Amal di Palestin itu dibuat berhubung siasatan penyalahgunaan wang derma yang dibuat di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubaran Wang Haram, iaitu Amlati FPUAA. Suara okey ke? Suara dengar ke? Tolong share tuan-tuan. Tolong share. SPRM juga telah merekam beberapa keterangan saksi penting dan siasatan awal telah mengenal pasti beberapa isu melibatkan penyelewengan dana dianggap berjumlah 70 juta yang disalur bagi tujuan selain objektif penubuhan syarikat berkenaan. Aman Palestin ditubuhkan 2004 bagi menyalurkan bantuan kepada kemanusiaan di Palestin. Baik. Antara dia macam ni tuan-tuan. Dia isu dia, okey, mana saya nak mula ni? Pembekuan pertama sekali timbul di dalam Aman Palestin sendiri. Isu yang dikatakan, ada yang mengatakan bahawa dana yang digunakan di dalam Aman Palestin itu telah disalurkan ke tempat lain. Ada dana itu, kita tak menafikan ada dana tersebut yang disalurkan ke Palestin. Kita tak kata semuanya disalur tempat lain. Tetapi ada di antara dana tersebut digunakan. Antaranya katanya, saya baca, pembelian emas, jonggong emas, pelaburan dan sebagainya, benda yang tak sealiran dengan objektif syarikat tersebut, tujuan syarikat tersebut memungut derma. Now, soalan timbul. Syarikat Aman Palestin Berhad bukanlah sebuah NGO ataupun bukanlah sebuah yayasan. Ia beroperasi sebagai sebuah syarikat. Okay, dia beroperasi sebagai sebuah syarikat. Now, timbul persoalan, adakah syarikat terikat sebagaimana sebuah pertubuhan atau NGO? Saya bagi contoh. Katakanlah NGO ini terima dana daripada pimpinan ataupun YB ataupun ahli parlimen pemerintah, katakan untuk NGO. Okay, kata ini contoh. Katakanlah ahli parlimen bagi duit 20,000 kepada NGO tersebut. Kemudian NGO tersebut, katalah daripada jumlah 20,000 itu, 10,000
dia belanjakan untuk program. 5,000 dia masukkan balik ke dalam akaun ahli parlimen tersebut. Ataupun dia bagi secara tunai kepada ahli parlimen walaupun tak masuk akaun. 5,000 lagi dia pergi hantar dan bagi kepada orang lain yang tak kena-mengena dengan program tersebut. Soalan dia, adakah itu dikira sebagai melanggar undang-undang? Actually dia depends. Dia kalau kata untuk rasuah, kalau dia bagi balik kepada ahli parlimen tersebut, ya, itu dikira sebagai seolah-olah rasuah. Itu adalah kira rasuah lah, senang cerita. Tetapi satu lagi akta yang dikena yang akan kait sekali dengan rasuah adalah yang AMLA tadi tu. Any Money Laundering Act. Pengubahan wang haram. Pengubahan wang haram ini berlaku apabila satu transaksi itu pergi ke merata-rata tempat dan kita tak tahu atas tujuan apa. Dia tak ada clear sebab kenapa dia nak pergi ke akaun-akaun tersebut. Baik. Now, NGO kita jelas. Sebab purpose dia jelas, tujuan dia jelas, program dia jelas, semua itu jelas. Tetapi timbul satu persoalan, bagaimana pula dengan syarikat? Adakah syarikat juga tertakluk kepada perkara yang sama? Kerana syarikat, walaupun dia bukan milik, maksudnya dia dan juga owner ada dua entiti berbeza, tetapi dalam masa yang sama, syarikat itu berhak nak menentukan dia nak laburkan duit tersebut ke mana saja. But then again, timbul satu persoalan. Betul kalau sekiranya duit tersebut adalah duit proceed daripada perniagaan. Dia berbeza kalau duit tersebut adalah dana yang dikumpul daripada awam. Timbul persoalan. So yang inilah di mana SPRM dan juga mahkamah terutamanya akan menentukan sama adakah proceed ini boleh dikira diletakkan sebagai di bawah AMLA, dan kalau AMLA maka sah ia dibekukan. Kalau betul dia di bawah AMLA, maka SPRM punya hak membekukan dana ataupun akaun tersebut. Tapi kalau bukan, maka ia hendaklah dinyah bekukan. Okay? Habis kat situ. Baik. Right. Ini dah satu cerita ni. Perang lidah lah di antara UMNO dan juga wakil UMNO dan juga wakil PKR lah. Baik. Sekutu perlu rombak pimpinan, Puan kata wakil rakyat PKR tak tahu cermin diri. Puan Zakashi membidah seorang wakil rakyat PKR kerana menyatakan UMNO perlu rombakan pemimpin. Ahli Majlis Tertinggi UMNO menyifatkan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim sebagai ahli PKR yang tidak tahu cermin diri susulan kenyataannya berkenaan parti sekutu itu. Ini masalah Hassan Karim. Dia dan beberapa lagi pimpinan PKR tidak tahu cermin diri sendiri, katanya. Terdahulu, Hassan berkata UMNO perlu rombakan pemimpin baru untuk mendapatkan undi Melayu bagi Barisan Nasional Pakatan Harapan. Dan selagi ia dipimpin Presiden Zahid Hamidi, orang Melayu sukar menyokong UMNO, BN atau PH. Puan berkata Hassan sepatutnya mendesak Perdana Menteri yang juga Presiden PKR menukar Menteri PKR yang tidak mencapai prestasi. Apa Rafizi Ramli buat untuk ekonomi rakyat? Setakat daftar pengkalan data utama, jangan lupa Premier Sarawak juga memberi komen negatif terhadap Menteri Pendidikan dari PKR. Kenapa Hassan diam, katanya. BN dan PH membentuk kerjasama menubuh kerajaan perpaduan bersama beberapa gabungan politik lain setelah tiada parti mampu menubuhkan kerja sendiri. Pada Komisen Kerajaan Perpaduan, Zahid menyatakan beliau yakin kerajaan perpaduan akan kekal sehingga PRU16. Hassan bagaimanapun berkata, UMNO perlu rombakan pimpinan kerana jika tidak, UMNO bawah Zahid akan menumpang di dahan PH, pimpinan Anwar yang tidak kuat mana pun. Puan mengingatkan bahawa Zahid terus menjadi pemimpin Presiden UMNO atas kemauan akar umbi UMNO sendiri. Sebaliknya menyarankan Hassan melihat isu-isu berbangkit sekitar pengundian dalam talian pemilihan PKR. Baik. Bagi saya macam ni. Dalam debat, apa yang Puan tu punya argument tu sebenarnya tak relevan. Dia dipanggil red herring. Lain orang cakap, dia bawa hujah lain untuk justifikan apa yang dia kata. Ini kita cerita debat dulu. So hujah yang Puan Zakashi bawa tu, bukan saya nak menangkan Hassan Karim pun, saya pun kritik dia juga banyak kali. Cuma bila Hassan Karim bangkitkan isu sokongan orang Melayu terhadap UMNO dan dibangkitkan isu berkenaan dengan Zahid Hamidi, Puan dia bawa jawapan dengan mengatakan, kau orang pun sama. Kau tengok bagaimana Premier Sarawak mengkritik Fadilina. Bagaimana Rafizi tak buat kerja apa-apa. So dia gunakan hujah yang tak ada kena-mengena pun,
dengan apa isu yang dibangkitkan oleh oleh Hasan Karim. Baik. Now, adakah dakwaan tersebut benar? Saya kata beginilah tuan-tuan. Untuk UMNO, untuk Puat, untuk UMNO, saya rasa mereka sedar dan mereka tahu bahawa daripada segi sokongan Melayu, sememangnya UMNO sekarang ini daripada segi sokongan Melayu dan sokongan ahli UMNO itu sendiri semakin merendah. Okay? Ini UMNO suka atau tidak, ini hakikat yang mereka kena terima. Now, the sooner UMNO terima hakikat ini, the sooner UMNO boleh berfikir untuk menjana atau memikirkan formula dan kaedah bagi bagi memenangi hati orang Melayu bagi pilihan raya yang akan datang. Now, bagi saya, satu, Hasan Karim harsh jugalah. Sebut macam tu kan. Dia kata Zahid Hamidi ni patut dibuang, diganti dengan pimpinan lain. Bagi saya, dia bukan masalah Zahid Hamidi per se. Tukarlah kepada pimpinan mana UMNO sekalipun. Bagi saya, UMNO tetap ada trust deficit di kalangan orang Melayu. Dia bukan masalah Zahid Hamidi alone. Dia bukan masalah Zahid alone. Kita kena faham benda itu dulu. Dia bukan isu Zahid sahaja. Dia isu UMNO as a whole. Ni UMNO, janganlah lepas ni UMNO pula bantai saya, kata saya kutuk UMNO. Bukan. Tak, tuan-tuan. Kalau kita, macam saya, parti saya sendiri, kalau parti saya sendiri ada masalah, the first thing yang saya recognize adalah memang kita ada masalah. Kita kena recognize dulu kita ada masalah. Lepas itu, bila kita dah recognize kita ada masalah, baru kita dapat fikirkan bagaimana kita nak selesaikan masalah tersebut. Faham maksud saya? Jadi kita nak kena terima dahulu. Kena recognize dan terima. Memang ada masalah. Memang UMNO ada masalah. Now, soalan seterusnya, sepatutnya Puat kena tanya, baiklah Hasan Karim, kalau kamu rasa ada masalah, bagaimana nak selesaikan masalah itu? So, Hasan Karim kata, tukar kepimpinan UMNO, iaitu tukar Zahid. So, Puat boleh kata, kami tak setuju. Kerana, berdasarkan kepada akar umbi, sokongan terhadap Zahid masih mengukuh. Tetapi isunya adalah isu lain. So, kita senaraikan isu-isu lain. So, sekarang ini, Hasan Karim kena datang dengan poin lain. Poin itu tak relevan. Saya tak berada di sini nak membela UMNO. Saya bukan juga berada di sini nak menjatuhkan UMNO. Itu bukan isu dia. Tetapi UMNO sendiri kena mula melihat, terutama ni saya buka topi sebagai seorang ahli parti keadilan, kita lihat daripada aspek sebagai seorang penganalisa politik. Di dalam next election, dalam PRU yang akan datang, PRU ke-16 yang akan datang, soalan yang UMNO kena tanya, adakah UMNO boleh menang kalau mereka berjalan sendiri? Adakah UMNO boleh menang kalau mereka berjalan sendiri dia kata, dengan Barisan Nasional lah, dengan MCA, MIC. UMNO, MCA, MIC. Dengan tiga parti ini, mereka berjalan sendiri, adakah mereka boleh menang PRU ke-16? Itu soalan. Now, kalau mereka kata mereka tak boleh menang, soalan seterusnya, bagaimana mereka nak menang? Adakah mereka kena bergabung dengan Pakatan Harapan? Adakah mereka kena bergabung dengan Bersatu? Adakah mereka kena bergabung dengan PAS? Adakah? So, soalan-soalan ini bukan saya yang tanyakan. Semua, termasuklah strategis di dalam UMNO sendiri, ada bertanyakan soalan-soalan ini. And it's a valid question. Kerana apa? Setiap senario yang kita letak di dalam kebarangkalian ini, berdasarkan dapatan dan data-data, daripada situ baru kita dapat mengatur strategi dengan betul dan baik. Soalan yang sama kena ditanyakan oleh Parti Keadilan. Adakah mampu Pakatan Harapan alone yang masuk ke dalam pilihan raya tanpa UMNO menang dalam pilihan raya akan datang? Adakah cukup dengan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan apa yang beliau sudah lakukan, katalah PRU 16 nanti 2027 masuk kan, dengan nama beliau dan jasa beliau dan sebagainya, cukup dengan sendiri yang masuk ke dalam pilihan raya dan memenangi serta membentuk kerajaan tanpa memerlukan mana-mana parti? Ataupun ada senario mengatakan kita lawan je dahulu, kalau tak berjaya membentuk kerajaan lagi, maka kita gabung. Bagaimana yang berlaku pada PRU 15? There is that possibility. Tapi saya nampak sebenarnya ada kaedah UMNO untuk menang PRU 16. Tapi tak adalah saya cerita dalam live kan. Siapa nak tahu kaedah dan formulanya, kena datang jumpa saya lah. Tapi bagi saya, benda ini dua-dua kena, terutama UMNO kena terima. Kena lihat objectively. So bagi saya, kalau sekiranya dia nak rasa
terasa hati dengan Hasan Karim, tak payahlah. So Hasan Karim ni, saya nak cerita lah. Dengan pimpinan PKR sendiri dia tembak. Cuma beza ni sebab dia senior. Dia antara orang yang paling lama dalam Parti Keadilan ni. Antara pengasas Parti Keadilan tu je lah. Alright? Baik. Seterusnya. PKR gantung tugas Ginny Lim sebagai ketua cabang Alur Gajah. Kedudukan naib pengurusi PKR Melaka Ginny Lim sebagai ketua cabang parti itu, kawasan Alur Gajah digantung selama 12 bulan bermula 7 Januari. Setiausaha PKR Melaka Muhammad Asri Ibrahim mengesahkan perkara tersebut kepada Malaysia Kini. Saya boleh sahkan Ginny digantung jawatan sebagai ketua cabang selama 12 bulan. Keputusan dibuat oleh Lembaga Disiplin pada 7 Januari. Tambah Asri, notis bagi pemakluman mengenai pengantungan dihantar kepada Majlis Pimpinan Melaka pada 29 Januari. Katanya tindakan tersebut diambil setelah Lembaga Disiplin berpuas hati dengan bukti dikemukakan dan mendapati Lim melanggar perlembagaan parti. Bagaimanapun, Asri berkata Lim juga bekas adun macap masih kekal sebagai ahli PKR. Difahamkan 4 Februari lalu, Lembaga Disiplin meminta Lim memberi keterangan berhubung kenyataan media dibuatnya kepada Malaysia Kini. Ia merujuk kepada laporan portal berkenaan pada 25 Oktober bertajuk Akar Umbi PKR mahu Ginny bertanding di Alur Gajah. Okey. PKR berpendapat langkah tersebut bercanggah dengan keputusan pimpinan parti. Lim juga didakwa membuat kenyataan mempertikaikan pemilihan calon untuk kerusi Alur Gajah dan tangkap layar perbualan dengan timbalan Presiden melalui WhatsApp tersebar di media sosial. Selain itu, dia juga mendakwa mengetuai anggota dari cabang Alur Gajah untuk bertindak provokatif dalam jelajah program Harapan Presiden pada 25 Oktober 2022 di Alur Gajah. So kalau kita tengok berita ini, ini berita dia. Okey, ini pada 2022, PKR Alur Gajah mohon pimpinan PH meletakkan Ginny sebagai calon di Alur Gajah. Okey, alright. Now, saya bercakap dengan Asri tadi lah. So benda ni ada dalam berita, so saya boleh cerita lah kan. Secara asasnya apa yang berlaku, Ginny Lim pada waktu itu dia adalah bekas adun macap, tapi tidak dicalonkan. Kemudian apa yang berlaku pada pilihan raya lepas, PRU 15 yang lepas, beliau telah memohon untuk bertanding di Alur Gajah. Beliau bukan ahli parlimen sebelum ini, beliau adun. Cuma dia kata diminta kerusi Alur Gajah. Tetapi perbincangan dengan Pakatan Harapan mengatakan bahawa kerusi Alur Gajah itu milik amanah. So dia dengan sendirinya, dan dia mesej lah timbalan Presiden Rafizi minta supaya kerusi itu, timbalan Presiden kata itu kerusi amanah. So tak boleh nak bagi pada dia. Itu memang dah perbahagian sedemikian. So dia tak puas hati, dia screenshot WhatsApp tersebut, sebarkan di social media, kemudian membuat satu sidang media menyatakan bahawa tindakan itu tidak betul sebagainya, bahawa dia sepatutnya layak menjadi, dia memohonlah supaya dilantik menjadi ahli parlimen di Alur Gajah. So itu satu tindakan yang menyalahi disiplin parti. So akhirnya beliau digantung. Tapi saya tak tertarik sangat cerita Ginny Lim digantung ni. Saya dah tahu lama dah. Bukanlah dah tahu lama. Maksudnya saya dah tahu Ginny Lim ni siapa, reputasi dia. Saya ingat lagi masa PRN Melaka dulu, dia dengan beberapa orang, kalau dulu Rafizi cerita kan. Saya ingat minta maaf lah Ginny you my friend, tapi I kena cerita jugalah. Ada beberapa orang yang mengepung Anwar. Anwar pergi ke mana semua dia nak kepung sebab nak melobi seat. So aku ada kat situ, aku boleh tengok lah. Tetapi poinnya dekat sini tuan-tuan, ini disiplin. Tapi saya nak imbau apa yang berlaku pada saya pula lah. Dia ni tak apalah, bekas adun kan, ketua cabang pula tu. Ketua cabang Alur Gajah, lepas tu bekas calon, bukan bekas calon, bekas adun. Bekas adun tak dicalonkan selepas itu, tapi bekas adun di Melaka, okeylah, dia adalah dia punya disiplin. Tetapi masa kena kat saya ingat lagi, saya digantung tak bagi tahu berapa lama sebelum bicara. Sekurang-kurang Ginny Lim ni digantung selepas bicara. Kan? Saya digantung sebelum bicara. Jadi saya pelik. Kan? Saya digantung sebelum bicara. Setelah bicara didapati tidak bersalah. Okey, tak apalah. Tapi saya digantung berdasarkan peruntukan khas. Dia satu peruntukan khas di mana seorang ahli itu boleh digantung sebelum bicara. Dan saya digantung 1 tahun. Dia tak bagi tahu digantung 1 tahun. Dia bukan digantung lah.
Maksudnya saya tak boleh menyertai dan juga bercakap soal parti, kira gantunglah kan. Sehinggalah saya dipanggil. Dan saya dipanggil itu setahun kemudian. Dan saya terlepas 3 pilihan raya. Saya terlepas pilihan raya umum. Saya terlepas pilihan raya negeri. Saya digantung seminggu sebelum PRN Negeri Sarawak. Saya digantung sewaktu pilihan raya umum. Dan saya digantung sewaktu pemilihan parti. So 3 pilihan raya saya terlepas pada waktu itu. Kemudian bila bicara 5 kes, 5-5 didapati tidak bersalah. Tapi interesting lah. Yelah, tapi sekarang ni pimpinan dah bertukar. Yang tu pimpinan sebelum itu. Bagaimana someone like me yang tak ada apa ni, padahal masa itu saya tak ada pegang apa-apa jawatan. Saya hanya ahli biasa. Tetapi itu hukuman kepada saya. But then still I'm here lah. Saya tetap ada kat sini lah kan. Saya tak ke mana-mana. Dia orang cubalah macam-macam cara sekalipun. Nak jatuhkan moral saya. Nak buat macam-macam geng-geng ex-Azmin dululah kan. Yang masih stay dalam parti. Tapi dah tak tahu ke mana arah dia orang sekarang ni. Dia orang dah cuba macam-macam. Tapi tak berjaya. Dan Alhamdulillah. Yang sekarang ini memegang tampuk kuasa. Adalah mereka yang betul-betul kita kata reformis lah insyaAllah. Okay. Saya bukan kata lembaga disiplin tu sedemikian. Saya kata yang buat aduan kepada saya tu adalah demikian. Lembaga disiplin hanya menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Tak ada kena-mengena. Kan? Okay. Alright. Kita buat cerita tentang Najib ni tuan-tuan. NGO mahu lembaga pengampunan telus tentang permohonan Najib. Gerakan yang dikenali sebagai projek sama menggesa lembaga pengampunan di wilayah persekutuan mendedahkan sepenuhnya alasan permohonan oleh bekas Najib untuk menerima pengampunan diraja serta menuntut penjelasan terhadap show yang dibuat kepada bekas yang di-Pertuan Agong. Dalam satu kenyataan, projek sama berkata perkara itu perlu dilakukan segera selepas laporan yang tidak dapat disahkan semalam mengenai pengampunan terhadap Najib mengejutkan negara. Walaupun YDPA mempunyai kuasa budi bicara penuh ke atas pengampunan banduan di wilayah persekutuan berdasarkan perlembagaan, orang ramai berhak untuk dimaklumkan tentang alasan permohonan dan syur termasuk sebarang pendapat tertulis oleh peguam negara dibuat kepada baginda. Ketulusan di pihak Najib disabitkan kesalahan dan peguam awam yang duduk di lembaga pengampunan, peguam negara penting untuk memastikan kepercayaan orang ramai terhadap mekanisme pengampunan yang termaktub dalam perlembagaan. Kumpulan itu menegaskan tanpa ketulusan, kepercayaan orang ramai akan terhakis. Saya jawab. Jawapan mudahnya, tidak. Berdasarkan kepada perlembagaan, lembaga pengampunan tidak terikat kepada sesiapa dan tidak mempunyai, are not accountable untuk, tidak bertanggungjawab untuk mendedahkan apa-apa butiran ataupun saranan ataupun pendetailan kepada sebarang permohonan ataupun sebarang penyataan terhadap pengampunan dan sewaktu dengannya. Itu adalah bidang kuasa lembaga pengampunan. Tetapi apa yang saya boleh kata, apa yang lembaga pengampunan akan normally, bukan saya kata akan lakukan, tapi normally lembaga pengampunan akan melihat permohonan. Yang pertama, permohonan itu adalah mematuhi syarat-syarat. Dia ada syarat-syarat dia. Dan setelah mematuhi syarat-syarat, kalau tidak mematuhi syarat-syarat, lembaga pengampunan akan tolak ke tepi. Tetapi bila memenuhi syarat-syarat, dan lembaga pengampunan akan pergi kepada stage seterusnya. Stage seterusnya adalah adakah perkara ini ataupun orang ini ataupun orang banduan ini boleh dibawa ke hadapan untuk pengampunan atau tidak. Itu stage seterusnya. Okey. So tugas pegawai lembaga pengampunan ini bukan mengampunkan. Ini kita kena faham tugas ataupun tanggungjawab lembaga pengampunan bukan mengampunkan banduan tersebut. Ini ada orang kata, apa ni bagi Najib 6 tahun lepas tu denda kurang, kata perjuangan, kata reformasi. Itu saya kata, ini bukan kerja kerajaan, bukan tugas Perdana Menteri, bukan tugas Menteri Wilayah. Tugas lembaga pengampunan yang diketuai oleh Menteri Wilayah adalah memastikan prosedur itu betul dahulu. Contoh, saya tak tahu tapi contoh.
Contoh prosedur mengatakan bahawa banduan hendaklah serve 1/3 daripada sentence. Maksudnya katakanlah penjara itu 12 tahun, dia dah serve 1/3 iaitu 4 tahun. Setelah lebih 4 tahun, maka layak untuk dia memohon untuk pengampunan. Memohon bukan meminta pengampunan, memohon, baru mohon. Belum tentu diluluskan. So katakanlah banduan itu baru setahun. Dia tengok-tengok, oh tak cukup. Maka tak perlu pergi kepada Yang di-Pertuan Agong. Pada peringkat lembaga pengampunan, mereka dah boleh tolak tepi, kata tak cukup. So adakah mereka ada kuasa untuk nak melangkaui prosedur tersebut? Tak ada. Even lembaga pengampunan pun terikat kepada prosedur-prosedur yang dia tetapkan. Tak, yang tadi tu contoh. Saya pun tak tahu prosedur dia apa. To be honest, saya tak ada buku prosedur untuk pengampunan. Itu contoh. So, prosedur itu yang kena pertama dahulu. Setelah prosedur itu lengkap, kemudian mereka akan menyerahkan barulah serah kepada Yang di-Pertuan Agong. Thank you, Diana. Sama ada baginda akan menetapkan untuk pengampunan atau tidak. Penuh atau tidak penuh. Itu barulah Yang di-Pertuan Agong akan tentukan. Okey? So, prosedurnya sedemikian. So, bila dia kata, maka hendaklah didedahkan kepada umum apa saranan mereka, bagi saya tak perlu. Kalau nak dedahkan kes Najib kepada umum, so bagaimana pula dengan kes-kes banduan-banduan yang lain? Apakah mereka juga berhak untuk nak didedahkan? So, apa istimewa Najib berbanding dengan orang lain? Itu jadi satu persoalan besar. Kan? So, akhirnya sama je. Dan saya tertarik dengan kenyataan daripada, even Fahmi sendiri mengatakan hari ini. So, hari ini adakah keputusan Najib diampunkan atau tidak telah diumumkan? Jawapan besarnya tidak. Ada yang mengatakan kerana hari ini dah pelantikan Yang di-Pertuan Agong yang baru, so tak nak benda itu nanti overshadow. Tunggu, kata Fahmi, 2 hari berturut-turut. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil sekali lagi menggesa pihak media menunggu pengumuman rasmi berkaitan keputusan lembaga pengampunan. Kenyataan itu dibuat di tengah-tengah perbincangan hangat berkaitan nasib bekas Perdana Menteri Najib Razak sama ada berjaya mendapat pengampunan diraja bagi kesalahan rasuah. Saya telah menyatakan kita perlu tunggu kenyataan media. Okay. So, again Fahmi kata bahawa tunggu, tidak ada pengumuman pada hari ini. So, walaupun menurut Menteri KDN menyatakan Kabinet dimaklum tentang mesyuarat lembaga pengampunan. Kabinet dimaklumkan berkaitan mesyuarat lembaga pengampunan Isnin lalu. Menjawab soalan pemberita, dia bagaimanapun tidak mendedahkan lanjutan butiran. Kabinet dimaklumkan sepintas lalu, tetapi bukan kabinet punya bidang kuasa. Lembaga pengampunan seperti dalam perlembagaan menyatakan jelas bidang kuasa siapa, keanggotaan bagaimana. Jadi kita bincang, tetapi kita faham ini bukan bidang kuasa kabinet, katanya. Sementara itu ditanya siapa yang akan mengumumkan, Saifuddin menjawab dia tidak boleh bercakap bagi pihak lembaga pengampunan. Mesyuarat itu dia katakan membincang permohonan pengampunan diraja bekas Perdana Menteri Najib Razak. So, permohonan itu satu lagi kita nak bagi tahu. Permohonan itu tetap akan ada, kan? Peguam Najib, dia ada 3 pihak yang boleh. Ini yang saya tahu. 3 pihak yang boleh meminta permohonan pengampunan diraja. Yang satu adalah banduan, yang kedua adalah peguam dan keluarga, peguam / keluarga, dan yang ketiga penjara sendiri. So 3 pihak ini boleh membuat permohonan untuk pengampunan diraja. Permohonan tu boleh dibuat, tetapi belum tentu lepas kerana dia ada second stage, iaitu prosedur macam saya sebut tadi. So every year orang boleh minta permohonan, every time, macam mana kata? Setiap kali ada mesyuarat tu, setiap kali itulah akan ada permohonan. Kita kena ingat kita ada berbelas ribu, mungkin berpuluh ribu banduan di seluruh Malaysia. Permohonan tu mungkin banyaklah kita kata kan. Tetapi adakah semua permohonan itu akan dilayan? Bukan dilayan, dia akan dilayan. Tetapi boleh lepas, dia bergantung kepada prosedur. Kan? Walaupun lepas sekalipun, akhirnya Yang di-Pertuan Agong akan menentukan. Baik, kesannya bagaimana bagi saya? Kita baca. Najib dapat pengampunan atau tidak, Anwar tetap terkesan. Pengumuman rasmi lembaga pengampunan berkaitan Najib sama ada mendapat pengampunan diraja atau tidak tetap menjadi berita buruk bagi Perdana Menteri. Penganalisa politik Profesor Azmi Hassan berkata, jika bekas Perdana Menteri itu
yang dipenjara atas kesalahan rasuah itu dibebaskan, Anwar akan dipuji menyokong UMNO. Geostrategis dan fellow kanan Akademi Penyelidikan menambah, Najib masih mempunyai sedikit pengaruh dalam parti. Justru kata Azmi, pengampunan Najib pasti akan mengembirakan akar umbi UMNO. Okay. Jika beliau terus aktif dalam kancah politik, sudah tentu dia akan menguatkan parti dan mereka akan mendapat lebih kepercayaan. Pun begitu, Azmi mengingatkan, pembebasan Najib juga akan membuat pengundi PH menyalahkan Anwar, bahkan mungkin tidak selesa bekerjasama dengan UMNO. Profesor James Chin yang percaya pengampunan Najib itu akan menyebabkan kerajaan hilang keyakinan dalam kalangan penyokong bandar yang tidak mahu melihat Najib dibebaskan. Pengampunan Najib juga, kata Chin, akan menjejaskan reputasi kerajaan Malaysia. Ketika imej negara semakin pulih daripada cara kerajaan menangani isu UNDP, katanya pengampunan Najib akan membuat orang ramai menganggap kerajaan sebaliknya tidak serius memikirkan rasuah. Pada masa yang sama, Chin mengingatkan walaupun mungkin terdapat bantahan, kesannya akan terhad kerana pengampunan itu berada di bawah kuasa penuh yang di-Pertuan Agong. Sesetengah kumpulan Melayu mungkin akan melakukan bantahan tetapi tak banyak. Mungkin ini sama ada kerajaan persekutuan akan kekal utuh atau tidak. Jika Najib diizin meninggal penjara, Azmi percaya kerajaan akan menjadi status quo. Ini kerana Azmi beberapa pihak UMNO mengakui realiti mereka saling memerlu di antara satu sama lain sebagai parti politik. Baik. Now, ada lah yang mengatakan bahawa Najib akan dibebaskan daripada 12 tahun jadi 6 tahun, tolak setahun lebih, maka 2027 beliau akan dibebaskan. So 2027 itu apa tuan-tuan? 2027 adalah PRU ke-16. So pada waktu itu dia orang kata sangat sesuai untuk pembebasan Najib pada 2027 kerana 2027 mungkin bebas awal sikit kerana pada masa itu UMNO memerlukan dan juga PH memerlukan, UMNO memerlukan sokongan daripada orang Melayu. So berkemungkinan juga daripada pembebasan tersebut, orang Melayu akan kembali menyokong gabungan PHBN. Ini secara teorinya lah tuan-tuan. Namun begitu, saya percayalah, I believe, ini pada pandangan saya lah. Even katakanlah Najib dibebaskan sekalipun, dia mungkin memberi sedikit kepercayaan. Kita tak menafikan, pengaruh itu ada. Tetapi untuk kita kata bahawa benda itu akan benar-benar mengembalikan kepercayaan orang Melayu itu, bagi saya sukar. Ini pendapat saya lah. Salah satu benda yang akan digunakan oleh PAS PN lah kalau Bersatu masih ada ialah sebagaimana mereka gunakan kes Zahid sekarang ini. Tuan-tuan tengok kes Zahid sekarang ni, sebagaimana mereka guna kes Zahid 42 kes, 47 kes, 47 kes, mereka akan gunakan juga pengampunan itu, walaupun dia tahu itu kuasa yang di-Pertuan Agong, katakanlah betul kan. Mereka akan tetap guna. Sebagaimana juga kita kata kes Zahid itu pembebasan atas kuasa penuh pendakwa raya. Dia orang tak terima, dia kata tetap Perdana Menteri. Walaupun kuasa penuh yang di-Pertuan Agong, mereka akan tetap kata tak, itu kuasa Perdana Menteri. Dia akan ada dalam bisikan mereka, Perdana Menteri lah memberi nasihat, Perdana Menteri lah memberi nasihat. Padahal dalam kes Zahid, 40 kes VLN dibebaskan sewaktu Perikatan Nasional memerintah. Tapi yang tu mereka tak cakap. Mereka cakap yang 47 ni, yang 40 kes VLN salah guna kuasa visa luar negara itu, yang tu mereka tak bincang. Yang mereka bincang yang ni, 47 ni. Sebab apa? Tengah trial. Tiba-tiba tarik kes. Sedangkan kes 40 tu DAA. Yang kes 47 DNAA. DAA lagi kuat. Tetapi itulah saya kata, mereka akan selektif dalam mana mereka nak attack. Sebab itu bagi saya, dia bukan masalah pembebasan atau bukan pembebasan. Dia macam mana kita nak manage isu. Macam mana kita nak manage image. Yang ini bagi saya kerajaan ini agak lemah. Kerana masing-masing nak tunjuk mereka pandai. Grup masing-masing nak tunjuk masing-masing pandai. So akhirnya, orang yang benar-benar sepatutnya boleh ke depan dan membawa image tu tak ke depan. Yang tak boleh ke depan, pergi ke depan, cadanglah macam-macam, keluarlah dana macam-macam, tetapi akhirnya tak ke mana. Permainan bagi saya, kerajaan ni dia tak ada satu grup, dia tak ada satu konsultan yang kuat yang boleh buat decision yang mana even Perdana Menteri pun kena dengar. Yang tu buat masa inilah tak ada lagi. Ni saya cerita, saya bagi tahu. So dah faham masalah itu, so settle lah masalahnya. Takkan nak tanya saya lagi macam mana nak settle. Kan?
Saya dah nyatakan dah benda ini dah. Beberapa kali. Sama ada secara terbuka atau secara tertutup. Tetapi nak terima atau tidak, terpulang. Tapi kalau kau orang masih percaya dengan apa yang orang yang kau percaya sekarang ini, kau orang habis. Habis. Okay. Habis cerita Najib kat situ. Alright. Bagi saya, simple je tuan-tuan. Dia bukan masalah Najib atau tidak, pengampunan atau tidak. Benda itu baguslah untuk orang yang sokong Najib. Tak baguslah untuk orang yang tak sokong Najib. Tetapi dia macam mana kita manage image tu sendiri. Itu yang jadi isu yang besar. Baik. Habislah cerita tu. Kita buat cerita lain pula. Mahkamah perintah Mahfuz bayar Sanusi ganti rugi fitnah RM250,000. Bersorak sekarang orang-orang PAS. Menteri Besar Sanusi berkata Menteri Besar Sanusi berjaya dalam saman fitnah terhadap Mahfuz Omar berhubung dakwaan dikaitkan dengan pembelian kenderaan MPV Toyota Velfire oleh SADA. Mahkamah Tinggi hari ini memerintahkan Naib Presiden Amanah itu membayar ganti rugi RM250,000 kepada pemimpin PAS tersebut. Pada 2020, Sanusi mengancam untuk membayarkan saman terhadap Mahfuz dan beberapa pimpinan. Ketika dihubungi Malaysia kini, Peguam Fazrizal Yusof dan Muhammad Faiz Fazil yang masing-masing mewakili Sanusi dan Mahfuz mengesahkan keputusan hakim. Yusof Fazrizal berkata Mahkamah Sivil membenarkan ganti rugi RM200,000 dan ganti rugi teladan RM50,000. Peguam itu menambah, Mahkamah turut memerintahkan Mahfuz membayar kos guaman RM30,000. Faiz bagaimanapun berkata, Mahkamah membenarkan permohonan Mahfuz untuk penangguhan sementara berhubung keputusan pembayaran ganti rugi sementara menunggu pemfailan permohonan yang lengkap. Katanya, penangguhan itu sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan. Mahfuz juga diperintah membuat permohonan maaf secara terbuka yang diterbitkan surat khabar Melayu Inggeris dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penghakiman. Tadi saya tertarik bila keluar berita ini tuan-tuan, pemimpin penyokong-penyokong PAS walaon pun bersorak. Ya, ini menunjukkan bahawa Mahfuz itu pemfitnah. Mahkamah ini adil. Bila bab ini dia kata mahkamah adil tuan-tuan. Tapi bila part yang dia kena, mahkamah tak adil. Bila part yang dia orang tak kena, mahkamah tak adil. Bila dia orang kena, mahkamah tak adil. Tapi bila part ini, jadi mahkamah adil. Saya tak nak ulas sebab saya tak ada keterangan secara detail berkenaan dengan isu ini. Tetapi apa yang saya boleh katakan bahawa buat masa ini masih lagi pending kepada appeal, masih pending appeal, maksudnya dia akan lagi membuat rayuan kepada Mahkamah Rayuan. Cuma apa yang perlu Mahfuz kena buktikan di dalam kes tersebut bahawa sememangnya benar SADA telah membeli atau sekurang-kurangnya menyediakan kenderaan untuk Menteri Besar yang juga merupakan pengurusi kepada SADA. Itu je kalau sekiranya kaedah untuk Mahfuz untuk menang dalam kes ini. Selain daripada itu, kata bermakna dalam kes ini dia tak berjaya buktikan. Okay, so saya leave it like that lah. So selebihnya saya rasa this is quite straightforward. Nak ulas panjang-panjang pun keputusan mahkamah dah dibuat. Baik, ini cerita takhir kita. Cerita tentang Spenco. Okey, untuk makluman tuan-tuan, pada tahun 2023, Tan Sri Vincent Tan mengemukakan saman terhadap kerajaan Malaysia kerana membatalkan satu LOI, Letter of Intent, yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk membeli kenderaan daripada Berjaya plus Naza Group. Basically apa yang berlaku, kerajaan kita lah, kerajaan Malaysia ni, kita ada buat pembelian ataupun penyewaan, bukan pembelian, penyewaan kenderaan-kenderaan rasmi kerajaan. Dan kita ada penyedia fleet dipanggil. So Spenco ni saya dah tahu lama yang menyediakan kenderaan ataupun penyediaan fleet ni lah, lama dah. So what happened is, pada tahun 2019, 2018, kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu buka tender dan Berjaya Naza Group masuk dan berjaya mendapat projek tersebut kerana harga mereka berpatutan dan rendah. Kemudian bila jatuh kerajaan pada tahun 2020, Muhyiddin Yassin rombak balik keputusan tersebut dan menganugerahkan kepada Spenco. Spenco ini dia punya harga 700 juta lagi mahal daripada yang dikeluarkan oleh Naza. Bukan harga dia 700 juta, 700 juta lagi mahal. Faham tak? Dia projek ini bilion. So dia dapat projek tu. So akhirnya bila orang kata ada
kita curious lah, macam mana pula syarikat yang 700 juta, bukan 700 ringgit, lebih mahal daripada the best bidder, boleh dapat penganugerahan projek. Jadi kita pelik lah. So akhirnya, bila kita sudah jadi pembangkang pada waktu itu, kita telah membuat satu laporan polis lah berkenaan dengan perkara ini, memohon supaya Muhyiddin Yassin disiasat berkenaan dengan perkara ini. Baik. Hasil daripada siasatan tersebut, ini keputusannya. Projek Fleet, SPRM beku akaun bank jutawan bergelar Tan Sri. SPRM mengesahkan akaun bank seorang ahli perniagaan yang mengandungi wang berjumlah puluhan juta ringgit dibekukan. Mengutip sumber berita harian, ia susulan siasatan SPRM membabitkan kontrak diberikan kepada sebuah syarikat pembekal kenderaan sejak Julai tahun lalu. Lebih 100 akaun persendirian dan syarikat bernilai jutaan ringgit di bawah kawalan Tan Sri berkenaan dianalisis bagi melihat trend pemindahan wang kepada individu tertentu. Daripada jumlah itu, SPRM membekukan beberapa akaun yang jumlahnya dianggarkan puluhan juta ringgit. Menurut laporan, SPRM sebelum ini pernah menyerbu kediaman dan syarikat ahli perniagaan berusia lingkungan 70-an bergelar Tan Sri itu serta merampas dokumen keuangan bagi membantu siasatan. Nah, kalau kita tengok Spanco, siapakah Tan Sri tersebut, tuan-tuan? Ini jangkaan kita. Tan Sri itu adalah Tan Sri Robert Tan Hwa Chun, Managing Director kepada Spanco. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Tan Sri ini juga pada tahun 2020 mendermakan kira-kira 2 juta ringgit kepada Muhyiddin Yassin. Vehicle Fleet Management Service Provider Spanco, represented by Tan Sri Robert Tan Hwa Chun, contributed 2 million in fight against COVID-19 pandemic. Ini bukan rasuah lah. Ini nak cerita je lah. Tapi itu Tan Sri dia, dan ini adalah Spanco yang mendermakan 2 juta dalam usaha melawan COVID pada waktu itu. Now, saman tersebut kalau kita tengok dilakukan pada JV Berjaya Nazar, saman kerajaan Malaysia pada waktu itu. Pengasas dan kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan berkata LOI berkaitan dengan kontrak untuk membekalkan kenderaan kerajaan ditamatkan 3 bulan setelah Muhyiddin Yassin mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Mahathir pada Mac 2020. So pada Mac, Jun, Julai, Ogos dia batalkan LOI, kemudian dia beri kepada Spanco yang membelanjakan 700 juta lebih tinggi. So pendedahan ini sebenarnya saya ada buat satu interview dengan Dr. Mazli berkenaan dengan perkara ini, dan tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube dan juga Facebook saya. Ini adalah interview tersebut. Saya ambil scrap sikit. Okay. Right. Ini interview tu tuan-tuan boleh saksikan sendiri secara full. Tapi kita tunjuk lah. Dia pun ada sebut, dia kata saya punya file, dia kata. The next one ni, which is yang kita bincang hari tu. Later kemudian dalam pada commotion tu, dalam pada perbincangan tukar kerajaan dan sebagainya, timbul baru-baru ni Tan Sri Vincent Tan daripada Berjaya pergi saman kerajaan daripada isu Spanco. Isu Nazar dan Berjaya di reject LOI, kemudian dapat kepada Spanco. Okey, kita pun terkejut juga macam mana sebuah syarikat yang 700 million more got the project berbanding dengan Vincent Tan. What happened? Mungkin boleh cerita. Ini sebenarnya rakyat tak clear apa isu ni. Tapi kalau mereka tahu isu ni, mereka akan timbul satu persoalan besar, bersih ke Muhyiddin ni? Yes. Apa yang berlaku? Tadi yang disebutkan, dia panggil tender fleet car.
car fleet car itulah, iaitu membekalkan kereta kepada kerajaan. Kereta yang menteri pakai, timbalan-timbalan menteri pakai, KSU pakai, pegawai besar kerajaan pakai, yang mana sebelum ini company bernama Spanco selama beberapa tahun mereka dapat kontrak mereka habis 2019. Ya. Dan bila buka tender, akhirnya shortlisted 3 company. Yang akan tentukan siapa dapat ialah kabinet. Sebab dia melibatkan 4 billion. Ya, 4 billion. Jadi bila dibawa ke kabinet, kita lihat yang mana paling murah. Satu, dan mana servis paling bagus. Dan bila kita bincang antara 3 ni, yang paling murah ialah Nazar Berjaya. Nazar Berjaya lah. Nazar. Waktu tu Nazar lah. Yalah. Sebab kita nampak ada syarikat kereta. Nazar, mereka paling murah. Dan servis mereka bagus dan mereka punya cawangan untuk servis center semua. Yang paling mahal Spanco. Jarak beza antara Nazar dan Spanco 700 juta. Bukan 700 ringgit. Bukan 700 ribu, 700 juta. Okey. Akhirnya kabinet putuskan Nazar dapat. Kabinet 2019. 2019 Nazar Berjaya dapat. Bila bertukar kerajaan Super Sheraton, siapa itu? Pada waktu itu kerajaan di bawah pimpinan Mahyudin tukarkan, dia batalkan Nazar, berikan kepada Spanco yang 700 juta lebih mahal. Persoalannya, dan ini telah dibawa oleh Datuk Seri Anwar waktu menjadi ketua pembangkang kat Parlimen, kenapa berikan kepada syarikat yang lebih mahal di waktu kita tak ada duit? Di waktu Covid, di waktu rakyat menderita, apa logiknya beri kepada syarikat yang 700 juta lebih mahal? Kan? Takkan tak ada duit involve. Kan? Ini saya ingat, kalau takkan tak ada duit involve ni, kata-kata siapa tau? Ini saya terpaksa cerita lah, live ni. Kata-kata bosku, Najib. Oh yes. Okay. Untuk yang penuh ni tuan-tuan tengok dekat YouTube saya lah. Tapi itu antara pendedahan awal, dan interview ni saya buat pada tahun lepas lah. Dengan YB dengan Dr. Mazli Malik berkenaan dengan isu Spanco ni. Dia cerita dah panjang lah. Tuan-tuan boleh tengok sendiri nanti. But itu yang berlaku sekarang ini. Dan kalau kita tengok, tu kita timbul satu persoalan. Bersih ke Muhyiddin? Timbul satu persoalan. Bersih ke PAS? Kan? Timbul banyak persoalan. Bukan satu persoalan, banyak persoalan. Bersih ke mereka daripada perkara-perkara sebegini? 700 juta lebih. Total projek itu 4.6 billion kalau tak silap. Billion bukan million. Billion. So, bila benda itu perkara ini dibangkitkan, kan, dan Tan Sri itu mendapat, orang kata apa, dibekukan hartanya. So, sekarang ini timbul satu persoalan yang seterusnya. Adakah Tan Sri itu nak bekerjasama dengan pihak SPRM mendedahkan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab meluluskan dan apa yang mereka dapat daripada situ? Ada yang kata biar mahkamah tentukan. Dia kata, biar mahkamah tentukan kalau nak membuktikan dia bersalah atau tidak. Betul lah, sama dengan Zahid. Biar mahkamah tentukan, tapi korang awal dulu dah menjatuhkan hukum kepada dia. So kalau Zahid korang dah jatuhkan hukum, kenapa kita tak jatuhkan hukum pula pada Muhyiddin Yassin? So dia macam ada duality kat situ. Betul, biar mahkamah tentukan. Tetapi kita sebagai rakyat, kita tanya, bagaimana sebuah syarikat yang 700 juta, hampir 1 bilion lebih mahal, boleh dapat anugerah projek berbanding dengan syarikat yang 700 juta lebih murah pada saat negara tak ada duit? So, timbul satu persoalan yang besar. Siapa yang terlibat? Berapa yang dapat? Berapa banyak yang hilang? Berapa banyak yang menyakau? So, saya percaya this is opening, opening the floodgate, saya rasa. Saya rasa Tan Sri ni, kalau dia nak selamatkan diri dia, dia akan bekerjasama kepada pihak SPRM untuk negotiate lah. Saya boleh dedahkan jawatan-jawatan sedemikian, orang-orang sedemikian, dengan transaksi-transaksi sedemikian, tapi dengan syarat saya tidak didakwa atau sewaktu dengannya. When you got a lot of things to lose, tuan-tuan, bagi saya, and a lot of things to lose, bagi saya lebih baik jangan jatuh seorang-seorang. Lebih baik jangan jatuh seorang-seorang. So, this is an interesting story.
Ini baru tangkapan yang pertama. Pembekuan yang pertama. Dan kalau sekiranya Tan Sri ini bijak, dia akan dedahkan ada kemungkinan bahawa mereka-mereka yang terlibat, termasuk yang dalam kerajaan, termasuk dalam pemerintahan sebelum ini. So kita tengoklah nanti siapa yang kena. Siapa yang kena, siapa yang bakal kena, siapa yang akan didakwa. So this is opening up floodgate yang besar kepada pimpinan-pimpinan bersatu. Dan saya boleh kata antara, tuan-tuan kena ingat pada masa itu pemberian projek terutama melibatkan MOF ini. MOF ni dia melalui kabinet. Tetapi dia melalui antaranya Menteri Keuangan pada masa itu Zafrul, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Menteri Pengangkutan. Siapa Menteri Pengangkutan pada masa itu? Tapi Menteri Pengangkutan ni tak penting sangat. Pengangkutan tu tak ada. Tak ada pun sebenarnya. Tak terlibat sangat lah. Tetapi dia kabinet as a whole. Kabinet as a whole. Kita hari itu kita dedahkan tentang bagaimana Bersatu dapat dana 200 juta daripada Buhari Equity. Yang ini pula daripada Spenco. Kita tak tahu pula dari mana dana dikorek yang sebegitu banyak. Sebab itu kenapa dia orang sangat confident dia orang boleh menang pilihan raya yang lepas. Because they've spent a lot of money. A lot of money. And salah satu duit yang dikata di-spend, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, daripada duit judi. Sampai sekarang, PAS tak berani saman Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Daripada duit judi. Now, kenapa tak dedahkan? Sebab dia bukan satu kesalahan. Daripada segi undang-undang. Tapi bukanlah tidak satu kesalahan daripada segi agama. Kan kalau dedahkan kan, company itu pula boleh saman kan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan confidentiality mungkin. Tetapi PAS kata dia beragama Islam. Bersatu kata kita bersih. Tiba-tiba dapat duit judi. Tuan-tuan rasa? Kalau dia bukan satu kesalahan undang-undang, tak ada masalah. Betul, tak ada masalah. Syarikat judi nak menderma kepada PAS, tak ada masalah. Betul saya kata? Syarikat-syarikat dan tokoh-tokoh judi yang nak derma pada PAS, bukan satu kesalahan pun. Tetapi soalannya, kalau PAS ambil, integriti PAS tu kat mana? Saya tak kata PAS ambil duit judi tapi integriti tu kat mana? Alright, so sekian saja daripada saya. Dah pukul 12.30. Esok saya kena awal lagi. Gerak. InsyaAllah. Selamat malam daripada saya. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Salam.